Hmm. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama siapa? Kartini. Kartini. Dari mana Kartini? Daripada Kampung Mata Kucing. Kampung Kampung Mata Kucing. Mata Kucing. Kat mana? Dekat dengan Masjid Al-Azim, Peringgi Jaya. Oh, Hospital. di bandar lah Ya, Kira-kira bandar. Peringgit sana lah. Ya, Peringgi lah, sebelah Peringgi. Cakap lah Peringgit senang semua. Mata Kucing. Mata Kucing dia Pengarama. masuk dalam lah kan? Pengarama. Daripada simpang tu, highway atas dia masuk dalam tu kan? Depan betul tu, Sebelah depan kanan Shell. tu ada pintu gerbang dia kan, Jalan Mata Kucing kan, dalam tu kan? Ya, betul. Oh, okey. Okey, apa tujuan ni? Tujuan datang ni nak apa? Nak buat rawatan lah. Rawatan. Selain daripada rawatan, Nak belajar. okey, apa masalah dalam nak rawatan ni? Cuba nak dapatkan ilmu untuk mempertahankan diri. Tak, nak rawatan ni. Kenapa nak buat rawatan? Nak sembuh lah. Berapa lama dah sakit masalah ni? Sakit sini tu dah lama, saya rasa dalam 2 tahun dah sah anak 2 tu. tahun. Masih baby ni kecil lagi dalam perut lah. Betul. Sebelum mengandung lagi lah. Mengandung lagi lah. Jadi apa punca you kena gangguan tu, sakit pasal apa? Kena sihir tu. Ha, Punca dia daripada masalah keluarga lah. keluarga siapa? Macam keluarga daripada mentua saya. Dia macam banyak menganiaya saya. Hanya macam mana? Aniaya buat macam-macam lah buat pada saya. Jadi pada apa tu, saya tak tahulah, ada orang yang sakit hati dengan mentua saya. Jadi dia hantar semua sihir tu pada mentua saya. Lepas tu apa tu, anak dia ada yang tak puas hati, mak dia kena sihir macam tu, betul dia hantar pula pada saya. Jadi banyak sihir yang dia hantar pada saya lah. Sihir yang pertama dia hantar pada saya supaya saya dengan suami saya bergaduh, panang, macam bercerai macam tu. Yang kedua sihir yang dia hantar pada saya, itulah dia tak puas hati lah pada saya, adik ipar saya tu. Sampai hari ni lah Ya, sampai setiap hari dia akan jumpa Pak Kiai tu. Pak Kiai Setiap mana? hari. Tak tahu, yang saya tahu Pak Kiai tu duduk semabuk. Yang saya tahu orang Mabuk? Indonesia. Mabuk sini juga lah. Tempat saya berniaga tu lah. Ha. Tapi lokasi dia saya tak tahu kat mana lah. Yang saya tahu lepas asar dia akan tengok saya. Kiai tu. Ya, lepas asar. Setiap kali lepas asar. Betul bila tengah malam nanti dia buat kerja. Bila saya waktu saya tidur macam tu lah. Kerja macam mana maksudnya? Macam-macam lah dia buat pada badan saya. Apa yang kamu rasa yang dia buat tu? Macam Macam-macam. kejut ke? Tarik semangat ke? Macam-macam lah dia buat tak. Sebab dah lama kan, macam-macam dia buat pada saya. Pernah mimpi kiai tu ke? Tak pernah. Benda-benda dia nak berubat Semua saya pernah nampak dia punya kadang-kadang tu je lah. Kadang-kadang dia bentuk apa? Dia macam putih. Lepas tu kadang dia bercakap. Dia cakap pasal apa? Pasal Kadang dia cakap bahasa Indonesia, kadang dia cakap bahasa Malaysia lah. Kadang dia cakap macam cakap biasa, macam cakap macam kita. Macam contoh kalau ada saya ada jualan, nanti dia cakap, ada jualan macam tu. Dia perhatikan saya lah. Tengok saya ada buat apa-apa ke tak. Sebab adik ipar saya tu dia fitnah saya, dia kata saya berniaga, saya berzina. Orang kita takut saya cari lelaki lain ke, macam tu lah. Sebab saya dengan suami saya kan tak berapa nak baik kan. Sebab kerana masalah keluarga dia. Jadi dia fitnah saya macam-macam lah. Lepas tu mak dia sakit lagi. Mak dia hari-hari pergi dekat rumah saya. Setiap kali dia tengok kalau saya tak berniaga, dia duduk kat rumah ataupun saya balik pada berniaga, setiap kali dia akan datang duduk kat belakang rumah. Kadang 12 malam dia tidur kat belakang rumah. rumah dia dekat situ juga ke? Rumah dia dekat belakang depan tu. Ya, betul. Satu kawasan lah. Rumah saya sini, rumah dia depan tu. Dia tidur dekat belakang tu, dia jaga. Kalau dia duduk belakang ni, maghrib ni kan petang saya balik kan, dia duduk kat belakang. Nanti dia tengok bila saya mandi dengan anak saya, nanti kan kita bunyi air jatuh kan. Jadi tak berapa nak dengar kan kuat air kan. Nanti dia bercakap lah. Dia cakap apa benda yang dia tak puas hati tu dengan kita tu. Itu lah. Tu kadang-kadang bila saya balik tu, saya parking kereta saya kat luar, tak nak kasi bunyi enjin dengar. Kadang dia jalan juga, dia tengok juga. Tak puas hati, tu maghrib datang lagi, tu isyak lagi. Kadang saya tak tahu. Kadang subuh pukul 5 pagi dia dah datang. Sebelum subuh dia dah datang nak tengok saya bangun ke tak. Macam tu lah. Dia tahu macam ni. Saya pun tak tahu kalau dia semain subuh pun apa. Kejap-kejap datang, kejap-kejap datang. Dia tengok saya mengaji ke tak, apa saya buat, saya cakap apa dengan anak saya, apa semualah. Dia setiap hari nak menjatuhkan saya lah macam tu.
Kadang dia halau saya. Berapa kali saya duduk rumah dia, tumpang rumah dia Itu berapa yang kali. kamu duduk sekarang ni rumah sendiri ke rumah apa? Rumah dia. Rumah dia. Jadi saya tumpang, jadi banyak kali dia halau saya. Banyak kali dia halau Orang saya. tua lah yang halau lah. Banyak kali. Orang tua tak ada lah. Dia dah lama meninggal. Jadi suami saya ni ikut je apa mak dia kata, apa adik dia kata, ikut saja. Bila saya cakap, dia sanggup pukul saya sebab adik dia cakap macam-macam tu. Dia lebih pentingkan keluarga dia daripada saya. Tapi bila suami pukul tak buat laporan polis je? Tak ada, tapi saya tak gambar je lah. Buat laporan polis, dia ada tahu nasib dia. Kita kan ada undang-undang. Tapi Saya tak mak tahu cakap, sebab saya tak cakap dengan keluarga saya. Jadi saya tak tahu siapa nak ajar saya. Saya tak tahu macam tak nak buat pergi. laporan polis. Bila dia pukul tu, ada lebam-lebam, pergi doktor dulu, klinik RM1 ni, cakap suami saya pukul saya gini-gini, saya nak buat laporan polis. Jadi bila klinik doktor dah kasih surat, buat laporan polis, tunjuk surat doktor tu. Faham tak? Boleh akan tangkap dia. Dia ada rasa lah. Dia pukul lagi, buat lagi laporan. Faham tak? Masuk ke dalam penjara. Dia kata ada gangguan. Siapa gangguan? Maksudnya masa dia pukul dia kata ada gangguan. Itu alasan dia. Faham tak? Habis kalau dia bunuh awak, dia kali cakap dengan polis, ada gangguan. Polis tak ada kisah kau gangguan ke apa gangguan. Lepas dia dah pukul dia nak lempang pula. Masa dia nak lempang tu, saya cakap ada. Kalau kau lempang aku akan pergi apa ni? Pejabat agama Islam. Pejabat agama kan depan tu je. Cakap betul dia tak jadi. Terus saya kata, kata gangguan. Asal dengan pejabat agama dia takut? Entah. Gangguan apa? Apa tak? Lepas tu dia fitnah pula. Dia kata bapak saya hantar dekat dia supaya bergaduh lah dengan dia. Bapak saya ada kat rumah ni, ada gambar tengah terlantar sakit. Apa tu? Accident. Lepas tu saya dengar dia cakap, suami saya kata, adik saya yang Ipan ni dia yang hantar Pak Kiai tu ke siapa ke, yang buat bapak saya ni jatuh accident. Patah kaki dah FQ, patah lagi tulang kat perut. Sekarang terlantar tak kerja. Dia punya kerja. Dia punya adik ipar saya punya kerja tu. Nanti kamu dah belajar, kamu boleh bantulah diri sendiri, bapak kamu, keluarga kamu, anak-anak kamu. Boleh bantai mak mentua kamu punya ilmu sihir, kiai-kiai pun kamu boleh attack. Nanti kamu saya masukkan dalam ijazah, saya masukkan dalam grup sunan-sunan, minta tolong. Kita akan bantu ramai-ramai. Bantai dia, tengok. Kita dalam tu ada 180 anak murid. Jadi kamu kenalkan diri, nanti saya add kamu semua kan, ada apa ijazah, saya add kamu dalam tu. Lepas tu kamu minta tolong lah, kenalkan diri, saya Kartini daripada Semabuk apa dia? Batu Kucing RM4. Saya ada masalah gini, boleh tak minta bantu sunan-sunan? Saya bangsa baru tunjuk ajar, minta bantu. Jadi kita bantu lah. Jarak jauh lah. Jarak jauh. Takkan orang pertama datang. Jarak jauh je, ilmu ni jarak jauh. Faham tak? Senang. Jadi maknanya yang 180 orang yang belajar tu, yang ustaz ijazahkan tu lah. Ijazahkan tu semua. yang dia buat tu lah. Semua masalah macam kamu. Asyik kena sihir. Sampai bila kamu nak berubat? Cakap saya tak tahu apa salah saya kan. Saya dah terima kahwin dengan, sebab saya kahwin dengan suami saya tu. Suami saya tu berusia, saya dulu saya tak kenal suami saya tu. Ustaz yang rekomenkan. Dia kata suami saya bagus apa semua. Jadi saya ni pilih orang yang ada agama. Bila saya dah kahwin dengan dia, rupanya masa dia belajar dekat pondok, dekat Darussalam, dekat Darussalam tu, rupanya dia bukan yang orang yang belajar agama tu. Memang dia belajar agama, dia cuma join, dia berniaga kat situ. Ustaz arahkan dia untuk berniaga, jaga kedai tu, dana untuk kedai tu, untuk masjid, untuk tafiz semua tu lah. Tapi sekarang ustaz dah meninggal. Jadi ustaz dah meninggal, jadi budak mana rumah Kelami yang duduk kat dalam pondok tu semua masing-masing dah keluar bawa diri. Jadi dah tak ada. Jadi tu yang kami balik ke Melaka. Jadi masa kat sana saya niaga jual macam tudung, dapatkan dana untuk buat pula masjid, untuk budak tafiz, untuk pondok kat sana. Jadi saya ingatkan dia budak tafiz. Rupanya saya tersilap. Yasin pun tak betul bacaannya. Jadi saya pun, ya Allah, macam mana? Macam tu. Betul saya pula dengan mak saya pula tak rapat dengan mak kandung. Mak saya dengan bapak saya dah lama berpisah. Bapak saya kandung ni dekat Umai. Jadi bapak saya ni dia tak berapa nak ni sangat lah, tak sihat lah. Jadi dia duduk seorang kan. Mak saya dengan keluarga dia, dengan kekayaan dia luar, dengan anak dia, rumah dia semua tu lah. Jadi saya sendiri, dah lama saya hidup sendiri. Jadi saya ingatkan saya dapatkan suami yang boleh sayang saya, bimbing saya. Rupanya tak. Saya ingat saya ada mak mentua boleh tumpang kasih sayang, tak. Maki hama saya, fitnah saya macam-macam, tak berhenti-berhenti ustaz. Tak berhenti-berhenti. Saya tak tahu apa salah saya. Tak berhenti-berhenti. Betul bila
Setiap malam dia duduk kat belakang. Dia nak tengok saya saya bersama tak dengan suami saya. Kalau saya macam contoh bersama dengan suami saya kat belakang, dekat nanti besok pagi dia pergi macam kecoh dengan anak dia apa semua tu lah. Dia bagi malu lah macam tu lah. Tu pukul 5 kejap lagi ke, pukul 5 besok pagi dia datang. Nak tengok saya mandi wajib ke tak. Setiap pagi pukul 5 dia datang. Nak tengok saya mandi ke tak, macam tu yang dia guna pakai tu. Dia guna pakai tu untuk saya sayangkan suami saya, dia gunakan jin. Saya nak cakap kadang saya pun malu Ustaz. Kadang dia pergi dekat Ustaz tu, jin tu dia pergi dekat rahim saya kan, dia buat macam tak tahu nak cakap apa supaya saya pergi dekat suami saya lah. Tapi saya tak pergi juga. Saya duduk kat tempat tidur saya dekat bilik sebelah tu kan. Saya tak pergi sekejap sebab hati saya asing lah. tidur asing sebab hati saya dah lama dah sebenarnya hancur. Sebab saya dah lama dah sebenarnya minta fasad dengan dia. Tapi dia tak nak lepaskan. Sebab dia tengok saya ni anak orang kaya, dia nak duit. Lepas tu dia suruh Pak Kiai tu, jin tu, dia tengok pula wasiat saya, keluarga saya bagi berapa banyak. Lepas tu, jahat Ustaz. Lepas tu pergi dekat nenek saya pula berapa wasiat. Lepas tu bila yang adik ipar saya tengok saya ada banyak harta, adik dia kata jangan lepaskan dia. Jangan perempuan ni pegang dia, jangan ceraikan dia lah, ada duit. Lepas tu dia tengok pula akaun saya. Lepas tu akaun saya satu lagi ni yang saya tak buka-buka, yang dia tunggu-tunggu tu. Yang saya cakap dengan Ustaz tu, yang dia nak tengok tu tak dapat. Segala-kali kan duit kalau SP kan ada masuk dalam tu kan yang kerajaan bagi keluar 500 sikit-sikit tu kan. Yang saya tak buka-buka tu. Lepas tu duit bantuan kerajaan bagi tu kan semua saya letak dalam akaun tu. Nanti saya nak tukar balik akaun ke SNB Bank yang berniaga saya tu. Jadi yang tu yang saya tak buka-buka, yang dia tunggu-tunggu tu. Kadang saya macam mimpi, macam Pak Kiai tu macam paksa saya tau, suruh saya bayangkan berapa jumlah duit saya dalam tu. Macam tu lah. Tu yang bapak saya tak tahan tu, bapak saya hantar sihir pada keluarga dia tu. Saya tak tahulah betul ke tak, sebab hari tu saya balik, saya tanya abang saya, betul ke abang ada hantar sihir pada mak mentua saya, pada saya, pada suami saya, pada semua? Abang saya kata tak ada. Bapak saya kata tak ada. Tapi dalam firasat saya, bila saya pernah buat solat hajat lah, saya pernah mimpi saya nampak dia. Nampak apa? Saya nampak abah saya tu. Saya betul-betul saya tak puas hati. Saya pernah pergi jumpa dengan satu ustaz tu, Pak Mat, dekat Air Molek. Betul Pak Mat tu kata bukan bapak saya yang buat, dia kata. Dia kata bukan bapak saya buat. Saya pun jadi keliru. Sebab suami saya, dia pergi dekat 2-3 ustaz semua cakap benda yang sama bapak saya punya kerja. Betul yang dia hantar balik. Betul dia hantar balik, itu yang bapak saya insiden cedera parah tu. Suami saya bila cakap pasal adik dia ke mak dia ke melenting. Betul cerita pasal agama, dia cover dia punya kesalahan tu lah. Asyik kerja menipu je macam tu. Kadang saya pun dah tak kuasa dah nak cakap dengan dia. Macam diam dia. Saya fikirkan anak-anak saya kecil-kecil, satu 4 tahun, yang ni 2 tahun. Ni 2 je. Yang pertama tu meninggal. Ini yang satu lah. Yang pertama tu meninggal. Ada 2-3 orang ustaz cakap masa saya duduk kat Nurul Islam tu, kan banyak orang bunian kan. Orang bunian tu yang ambil, saya tak tahu lah, wallahu alam, tapi 2-3 orang lah yang cakap. Orang bunian yang tu lah ambil. Kawasan yang saya duduk tu dekat Darul Islah tu, kawasan perkampungan bunian. Dia meninggal betul ke ataupun meninggal dalam perut. Dia tangan semua dah cantik dah, ada macam orang dah 7 bulan. Dah besar lah. Tapi saya tak tahu dia meninggal dah seminggu. Itu saya kecil-kecil, nenek saya yang bela sekejap. Nenek saya daripada bayi lagi dah menyusukan saya. Mak saya dah tak nak saya, dah buang lah. Kan dia tak suka kat bapak saya tu, bapak yang suami dia pertama tu. Jadi nenek saya ambil. Betul dia tengok saya dah besar bapak tiri saya yang suruh ambil. Bila dia ambil, dia tak jaga saya dengan betul. Dia buat saya ni macam anak kandung dia, macam anak tiri lah. Kalau betul-betul ustaz boleh scan saya kan, ustaz boleh tahulah macam mana dia buat saya. Sebab tu saya tak rapat dengan dia. Jadi keluarga suami saya ni pelik. Dia ni anak orang kaya tapi macam susah. Macam tu dia orang pelik tu, dia orang tertanya macam susah. Tu jarang balik. Anak orang kaya okey, mak awak bisnes apa? Mak saya, bapak tiri saya tu yang kaya. Bapak tiri saya tu, dia ni kontraktor. Betul dia anak datuk. Dia macam orang senang lah keluarga dia. Macam tu lah, lebih kurang lah. Ada susah juga tapi senang lah. Macam tu lah. Dia lebihkan anak dia. Dia hantar anak dia pergi belajar luar negeri, pergi haji. Dia muda lagi, 23 tahun dah pergi haji. Saya belajar ustaz, sambung sendiri. Pakai duit KSP tu, kalau F1 2 tu potong. Bulan-bulan potong. Saya bekerja, lepas tu Sabtu Ahad pergi belajar
kat apa tu Sintok tu. Sampai saya lulus. Macam itulah. Belajar sendiri, duit sendiri. Mak saya tak kisah, tak pedulikan saya. Macam itulah. Sampai saya kahwin pun dia tak datang. Satu sen pun dia tak undur. Semua duit saya. Saya kerja siang malam. Cari duit nak kahwin dengan Siti ni lah. Baju pengantin pun tak ada yang tempah. Semua tak ada yang tempah kat butik. Semua jahit sendiri. Yang murah punya. Lepas tu mak mentu yang saya cakap yang baju pengantin tu kan. Itu mak mentu saya punya kerja dia dah buang. Kenapa saya tak nak jawab? Bila kamu tanya pasal baju pengantin, lepas tu tanya, siapa yang ambil? Contoh saya kat Sebab lelaki. Contohlah saya orang- kat lelaki. Tinggi ke rendah? Hitam ke putih? Jauh ke dekat? Saudara ke bukan? Suami ke bukan? Banyak cerita, faham tak? Saya malas nak layan. Dah cakap ada orang ambil, dah lah, habis cerita dah. Awak akan tanya. Tak habis. Faham tak? Sebab baju tu dah lama saya cari tak jumpa-jumpa. Sebab dah berapa orang tanya dia kata tak ada. Dia kata tak tahu. Tapi memang saya rasa dia punya kerja. Sebab tak ada orang lain lagi. Ni saya pergi niaga, dia ada kunci rumah. Tukar mangga. Tak boleh. Dia ada anak dia, nanti anak dia nak masuk. Suami saya nak balik sembahyang tengah hari. Dia selongkar semua selongkar. Tu bilik yang satu lagi tu yang saya dah dapat tahu dia masuk tu, saya lock. Itu yang dia tak puas hati tu. Dia nak cari, nak bongkar semua saya punya dokumen. Dia nak cari saya punya buku akaun. Pada buku akaun saya bukan yang ada pun. Dia nak tengok berapa banyak mak saya bagi kat saya. Dengan keluarga saya. Macam itulah. Kan dia dah tahu berapa orang tu nak bagi kat saya, keluarga saya kan. Itu dia nak duit tu lah. Padahal mereka tak ada bagi saya duit pun. Mak saya tak. Takkan mak saya nak ni. Jadi terseksa sangat. Macam tu lah. Tu yang saya keluar hari berniaga. Kadang saya demam sakit pun. Anak saya demam sakit pun kita tidur dalam kereta. Tak ada sale ke, ada sale ke, kita duduk dalam kereta macam tu. Dia ada buat online juga lah. Dulu ada buat lain tapi jarang-jarang lah. Sebab je kalau online ni susah sikit. Buat dalam WhatsApp Sebab group orang ke. kadang orang yang tak nak bayar postage, orang nak murah kan. Postage kan mahal RM20 pakcik batal. Okey, dah faham cerita kamu. Dia macam tu. Ni dah meremang kan dia belah kiri. Tu yang saya cakap dengan ustaz. Kenapa belah kiri saya dah kepala belah kiri saya tu ada apa selalu sebab saya pernah pergi ke Maidin dengan anak saya beli barang. Ada satu lelaki tu tahu ada hijab dia terbuka, dia cakap dengan saya, "Kak, dekat atas kepala kak ada paku," dia kata. Paku dia kata. Dia orang Melayu ke apa? Orang yang bekerja dekat situ lah. Dia bangsa apa? Orang kita orang Dah Melaka. Melayu lah. Melayu lah. Lepas tu bila saya balik nak cari abang tu balik, nak tanya dia, dah tak ada dalam staf pula. Dia ada 2 orang kat situ. Yang tinggi, yang kurus tu yang cakap dengan saya. Sebab saya selalu rasa tak selesa di belah kiri ni. Setiap kali saya wirid saya rasa benda tu keluar. Tapi ada benda tak selesa di sini. Apa benda tu? Tu yang saya tanya, tak apa benda dekat kepala saya, dekat belah kiri. Bukan kanan tau, kiri. Kat belah kiri atas ni apa benda tu? Sebab abang tu cakap dengan saya, "Kak, kepala kak ada paku kat atas tu." Dia ada paku, dia kata. Macam itu. Tu yang saya tanya ustaz tu. Okey. Lepas satu-satu tak berhenti-berhenti. Walaupun saya tahu abang saya aniaya saya, tapi saya tak kisah. Saya tetap apa tu, masa dia sakit tu saya tolong dia, belikan dia katil dia sakit, bersihkan rumah dia. Rumah dia macam hutan ustaz. Penuh ni, rumah dia penuh, semua keliling ni penuh hutan. Saya kena cari sedap. Orang nak mesin tak ada orang yang sanggup nak mesin. Ada seorang saudara saya yang sanggup nak mesin. Dia minta berapa ratus, saya baik-baik. Tak apalah, jadi bersih cantik lah tempat tu. Bersih. Dia duduk daif lah kira. Dia duduk seorang daif pula. Penuh dengan kucing. Tapi tak minta bantuan kerajaan. OKU tu lah. Lepas tu dia hantar sihir dia kucing. Dia kan banyak kucing ustaz. Dia hantar sihir kucing tu dekat mak mentua saya, dekat suami saya, dekat saya banyak-banyak. Dekat saya banyak-banyak lah. Supaya saya jadi panah situ. Sebenarnya saya bukan orang macam tu. Jadi keluarga kamu ni semua main sihir lah ya. Sebenarnya abah saya tak macam tu, tapi mak mentua saya tu buat saya jadi dia tak tahan. Dia tengok daripada jauh kan.